kita nak tengok dalam bicara kitab kita ini iaitulah At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, adab baca Al-Quran. Kita nak tengok pada muka surat 117. Saya nak tengok terus kepada tajuk yang seterusnya, iaitu diam pada 4 tempat ketika berdiri. Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله نبيا ورسولا. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Katakan, sungguhnya sembahyangku dan ibadahku, hidupku dan matiku semuanya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Surah Al-An'am 162. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan yang disampaikan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zariyat ayat 55. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap untuk bertemu Tuhannya dengan Tuhannya, maka hendaklah dia melaksanakan amal salih dan tidak syirik menduakan Allah dalam urusan ibadat kepada Tuhannya. Al-Kahfi ayat 110.
Sadaqallahul azim. Dihormati, dikasihi dan kuasa pengurusan Gerai Kulat Duha kita di Masjid Al-Falah Haji 9 Subang Jaya, dan yang dihormati dikasihi seluruh kehadiran para jamaah duha semua, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama alhamdulillah, di pagi yang penuh barakah ini, dalam cuaca yang penuh ketenangan, dalam suasana yang penuh dengan kemuliaan dan kebaikan ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam semangat yang tidak membeza-bezakan kita, melainkan semangat yang sama dan maksud yang sama, iaitu untuk kita meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala, supaya akhirnya punca kepada segala-gala adalah keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar akan menyelamatkan kita, bukan sahaja di alam akhirat nanti, bahkan di alam bumi kita ini lagi. Suatulah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah menyebut dalam kata-kata beliau dalam satu ucapan yang ringkas padat tentang hakikat perjalanan seorang manusia dalam hidupnya, dengan kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, hendaklah kamu memperbetulkan niat kamu dalam setiap amal ibadat, dan yang kedua, lakukanlah setiap amalan kamu dengan penuh keikhlasan kepadanya. Yang ketiganya, jagalah ibadat kamu supaya ia berterusan, tak terhenti, bahkan berpanjangan usianya. Ini antara kata-kata nasihat yang begitu baik daripada Al-Hasan Al-Basri kepada kita, bagaimana kita untuk mendapat suatu ibadat yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Batulah tuan-tuan dan puan-puan semua, dalam mukadimah pada pagi ini izinkan saya untuk mengulas sedikitlah tentang perkara tadi, kerana kalau kita tengok dalam hal kehidupan kita sebagai hamba Allah ini, hakikatnya keluasan masa, kemampuan kita, kekuatan kita amat terhad dalam kita beriman, dalam kita beribadat, dalam kita beramal. Amat terhad sekali. Kenapa? Sebab kita tak ada apa-apa dalam hidup ini. Pemilik kita Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan besok kita hidup ataupun tidak, Allah. Yang menentukan kita ada kemampuan lagi di saat hari-hari mendatang, Allah. Yang menentukan kita masih ada ruang peluang untuk buat kebaikan pada hari mendatang, Allah, bukan kita. Kita tak ada apa-apa kekuatan, sebab itulah peluang kita amat terhad. Kalau kita masih ingat, dan acap kali saya sebut dalam kelas begini sebagai peringatan bersama, kita hanya ada 3 peluang masa dalam hidup kita. Yang pertama bukan peluang apa, tetapi kita ada 3 masa dalam hidup kita. Kita peluang satu saja. Masa yang pertama mamadhah, iaitu apa yang telah berlalu. Pagi tadi, semalam, 2 hari lepas telah berlalu, tak akan kembali semula. Yang keduanya ialah besok, petang nanti, malam nanti. Belum tentu hak kita lagi. Di mana kita, apa keadaan kita, sihat ke tidak, kita tak tahu. Kita merancang, boleh, tak ada masalah. Rancanglah. Belum tentu hak kita. Kalau yang lepas telah berlalu, kita akan dapat kembali. Yang besok, lusa tulak, petang nanti pun bukan hak kita. Maka kita ada masa sekarang ini. Inilah masa kita. Nak istighfar, berzikir, bertaubat, nak buat amal salah, nak cari ilmu, nak bina keimanan, nak buat benda-benda baik dalam hidup. Inilah masanya. Apa sajalah.
Sebab yang semalam tak akan kembali, yang besok belum tentu hak kita, sekarang masa kita. Dan keluasan sekarang keluasan tidak luas. Sebab daqaiqul hayati, kata Al-Imam Nawawi, detik-detik masa dalam hidup ini bukan kita mengurusnya. Jam 11 pagi nanti di mana kita berada kita tak tahu. Maka sekaranglah kita nak buat segala apa yang berbentuk amal pahala, kebajikan, kebaikan sekarang. Istighfar, munajat, doa, rintihan. Ini falsafah penting. Betul Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa tidak ada manusia akan kecewa bila dia tidak pernah mengecewa dirinya sendiri. Hanya orang kecewa ketika Imam Ghazali, orang yang mengecewa dirinya. Orang yang tak akan kecewa dirinya, tak akan rugilah. Kita guna masa, kita guna waktu, kita guna yang apa kita ada, dengan kekuatan kita miliki, kita guna. Tak akan kecewa. Tapi orang yang mengecewa dirinya ialah kata Imam Ghazali, orang yang membiarkan hidupnya dalam keburukan, dalam maksiat, dalam dosa dan seumpamanya. Jadi ini semua peringatan-peringatan yang kita patut ingatkan balik dan sentiasa kita kata apa, membina kembali peringatan kita, kerana tidak ada suatu kerugian melainkan kita yang merugikan diri sendiri. Dalam hal ini, sikit lagi saya nak sentuh, benar apa Nabi sebut dalam hadis daripada Shaddad ibn Aus. Nabi bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdik, orang bijak, yang berakal, yang baik, kata Nabi, orang yang sentiasa menimbang-nimbang amalnya. Man dana nafsahu, yang sentiasa mengukur, menimbang-nimbang amalnya, kebaikan, apa dia dah buat, keburukan, dia telah taubat ke tidak, dia menimbang-nimbang. Terbaik dan buruk, dia tahu. Kalau yang baik banyak, syukur. Yang buruk banyak, dia istighfar. Dia mohon keampunan. Dia tidak biarkan hidupnya dalam keadaan hilang fokus. Sebaliknya dia akan jaga fokus hidupnya dengan ilmu dan iman, kata Nabi. Orang cerdik yang bijak tadi, orang yang menimbang amalnya, wa amila lima ba'dal mauti, dan dia beramal demi untuk mempersiapkan dirinya untuk menemui kematian. Dia beramal untuk bersiap sedia menemui kematian. Ini wording penting pada Nabi dalam hadis pada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Sebab itulah setengah ulama, ini pandangan yang dibawakan oleh para alim ulama salafun salih, menyatakan bahawa peringatan ini peringatan yang bersifat mutlak. Mutlak dengan makna sifatnya benar sekali. Nabi seolah-olahnya nak ingatkan kita supaya ada pertimbangan yang betul dalam hidup kita, jangan hilang pertimbangan. Cuma neraca pertimbangan dalam agama ni dia tak boleh kecuali dengan ilmu dan iman lah. Neraca dalam diri kita mesti ilmu dan iman, dia tak boleh yang lain. Neraca ilmu dan iman itu neraca yang paling betul. Kalau tak ada ilmu, neracanya tak akan tepat. Kalau iman tak ada, neracanya tak akan betul. Tapi kalau ilmu kita ada, neraca akan betul. Sebab ilmu memandu kita. Dan neraca iman pula akan memberi kita penjelasan, keputusan, kenyataan, baik atau buruk, benar atau salah, dosa atau pahala. Kerana itu sifat iman. Tapi kalau tak ada neraca ilmu, tak ada neraca iman, tak ada, jahil kita. Bila jahil, kita akan terlibat dengan kejahatan, keburukan, kemaksiatan, dosa, mungkar, macam-macam lah. Ini sebabnya kata setengah ulama, hadis ini mutlak sifatnya. Mutlak dengan makna suatu hadis yang perlu kita letak sebagai jalan kita. Kan Nabi bersabda apa? Orang cerdik, orang yang sentiasa menimbang-nimbang amalnya dan beramal demi untuk mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu mati dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu di antara peringatan yang saya kira sebagai muqaddimah lah kepada pertemuan kita yang kita langsungkan 2 bulanan ini. Kerana peringatan sebegini bagi saya, peringatan dari hati ke hati, yang bercakap pun bukanlah orang yang terbaik, banyak kekurangan, tapi itulah kenyataan kita. Yang kurang kita sama-sama perbetulkan atau tambahkan lagi. Yang dah elok sama-sama kita perkemaskan lagi. Yang kurang baik
kita sama-sama perbetulkan. Yang dah baik, kita sama-sama perelokkan lagi. Itu adalah di antara matlamat di sebalik perjalanan ilmu, amal dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada pagi ini kita nak sambung balik perbincangan ilmu kita, dan kita nak tengok dalam bicara kitab kita ini, iaitu At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, adab baca Al-Quran. Kita nak tengok pada muka surat 117. Saya nak tengok terus kepada tajuk yang seterusnya, iaitu diam pada 4 tempat ketika berdiri. Diam pada 4 tempat ketika kita berdiri. Ulama mazhab kami berkata, sunat bagi imam dalam solat jahriyah untuk diam pada 4 tempat ketika berdiri. Ini kita masih berbincang tentang soal solat dan kewajipan kita dalam soal menjaga solat yang sempurna. Baik. Ulama mazhab kami berkata, sunat bagi imam dalam solat jahriyah untuk diam pada 4 tempat ketika berdiri. Solat jahriyah, solat yang dibaca dengan terang. Bacaannya iaitu solat subuh, solat maghrib dan solat isyak. Sebab imam baca dengan bacaan yang nyaring, daripada basmalahnya sampai kepada bacaan surahnya dengan nyaring. Itu jahriyah namanya, iaitu solat subuh, maghrib dan isyak. Adapun solat zuhur asar, dia bukan solat jahriyah, kan imam baca perlahan dan tidak menyaringkan bacaannya. Baik. Dalam hal ini, para ulama mazhab kita itu, mazhab Syafi'i, berkata sunat bagi imam dalam solat jahriyah itu untuk diam pada 4 tempat ketika berdiri. Ialah imam, bila diimamkan solat, ada 4 tempat yang dia diminta berdiam seketika. Apa tempat-tempatnya? Yang pertama, selepas takbiratul ihram, untuk membaca doa iftitah ataupun doa tawajjuh, dan agar para makmum dapat mengangkat takbiratul ihram. Maksudnya, antara sifat imam ketika imamkan solat, dia berdiam seketika. Dia angkat takbir, Allahu Akbar. Dalam suasana, dia tak terus kepada membaca Fatihah ataupun sebagainya, tapi dia berdiam seketika untuk makmum dapat membaca doa iftitah dalam solat. Dan dia baca sama. Jadi ketika itu diminta untuk berdiam seketika. Itu sunat. Kalaulah imam, katalah contohnya, terus takbir, Allah Akbar, tu baca Fatihah, tak salah. Tak salah, sebab ini bukannya hukumnya wajib, sunat. Tetapi kita mengamalkan sebagai suatu amalan, ke dalam fiqh Syafi'i disunatkan begitu. Jadi imam selepas takbiratul ihram, dia berdiam seketika untuk bagi ruang kepada makmum membaca doa iftitah ataupun disebut doa tawajjuh. Ada 2 nama. Satu disebut doa iftitah, yang kedua doa tawajjuh. Barulah imam mulakan baca Fatihah. Dia bagi ruang ketika dia pun baca, makmum pun baca. Maka barulah dia mulakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim sampai kepada tamat surah Al-Fatihah dan surah yang dibaca, dia pilih baca. Jadi ini antara akhlak imam dalam mengimamkan solat bagi para makmum di belakangnya dalam solat jahriyah. Baik. Adapun yang kedua, kalau bicara kata pengarang kitab kita ini, selepas bacaan suratul Fatihah dengan diam seketika, iaitu di antara akhir surah Fatihah dengan amin, supaya tidak ada yang menyangka bahawa amin termasuk dalam surah Al-Fatihah. Ini antara tempat-tempat yang imam diminta diamkan sekejap tempohnya, iaitu selepas bacaan suratul Fatihah. Waladdallin, amin. Tapi kadang tak berlaku, sebab jemaah tu yang lebih awal. Tak ada imam waladdallin, bunyi dah belakang amin. Sebenarnya tidak begitu. Solat tidak batal. Tidak batal, tetapi dari sudut fiqh sembahyangnya, ia seolah tak sempurna.
Batu riwayat menyatakan bahawa imam bila selesai bacaan waladhdallin, makmum tunggu sekejap, imam pun bagi ruang. Bila imam sebut amin, jemaah pun sambut amin. Sebab kata pengarang kitab kita supaya tidak ada menyangka amin masuk dalam surah Al-Fatihah. Kerana amin itu tidak dalam pada Fatihah. 7 ayat Fatihahnya daripada bismillah sampai kepada waladhdallin. Jadi ini di antara akhlak dalam bab solat. Jadi kalau biasa imam macam tu sifatnya, makmum ikut. Tapi kalau imam pun gopoh tak menentu, ya waladhdallin tu amin, jemaah ikutlah. Jadi ini di antara akhlak dalam, ini bukan perkara batal tidak sembahyang ni, tidak batal solat. Tapi ini di antara perkara yang kita perlu lakukan untuk melengkapkan ibadat, hukum hakam solat itu. Sebab fiqh dia ada. Itulah fiqhnya. Kemudian yang ketiga, tempat yang disunatkan bagi imam untuk berhenti seketika ialah selepas amin dengan diam yang lama menurut kadar makmum boleh baca surah Al-Fatihah. Ini di antara akhlak penting. Bila imam baca waladhdallin, amin disebut oleh para makmum, imam jangan segera baca surah tertentu. Bagi ruang kepada makmum sekadar makmum dapat baca Al-Fatihah. Kita kira lah dalam tempoh yang detiknya tak lama pun, bukan sebab 2-3 minit. Kira-kira 7 ayat itu makmum sempat baca Fatihah. Baru imam baca surah tertentu, nak baca wattini wa zaitun ke qul ya al-kafirun, tak kira lah. Itu antara akhlak dalam mengimamkan solat selepas amin dalam diam yang sesuai dengan masa temponya supaya makmum dapat baca surah Al-Fatihah. Soal makmum baca slow ke laju itu bukan isu, sebab makmum pun janganlah perlahan sangat bacaannya, baca dalam kadar yang sepatutnya, kelajuan yang sepatutnya. Contohnya bila selesai bacaan amin disebut, makmum baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Janganlah baca dengan Alhamdulillahirrabbilalamin dengan tertium lampau. Jadi kenalah ambil syakna dalam kadarnya. Dan imam tak tunggu lama, taklah sampai 2-3 minit, sekadarnya sebab mu dapat baca Fatihah dengan kadar yang sebaiknya. Maksudnya imam tidak sepatutnya lepas baca amin terus mula dengan surah terus, seolah-olahnya tak beri ruang kepada makmum untuk membaca Fatihah. Ini yang ketiga. Yang keempat, selepas membaca surah sebagai pemisah di antara bacaan Al-Quran dengan takbir untuk turun rukuk, imam kena bagi ruang sikit, iaitu sebelum rukuk lah. Artinya bila imam baca surah tertentu, kata kita ambil contohlah, lepas baca Fatihah tadi, amin, kemudian tunggu sekejap, imam nak baca Fatihah, dia baca surah Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dia tak terus rukuk terus. Maknanya di antara masa itu dia bagi ruang sikit, seolahnya untuk makmum mungkin selesai bacaan dengan maksud dia tak turun rukuk, ambil masa sikit. Bukanlah dengan bacaan wa tawasaw bis sabr, Allahu akbar, tidak. Ataupun baca surah, dibaca surah lain pun, hatta surah panjang pun, kata dia baca surah apa? Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada, sampai hujungnya. Habis surah tersebut, tunggu sekejap, jangan turun rukuk. Sekejap, barulah Allahu akbar, rukuk. Diam seketika. Ini di antara apa yang disebutkan Imam Nawawi dalam kitab ini, tempat di mana imam hendaklah berdiam seketika dalam memimpin solat jahriyah, solat yang bacaan nyaring, iaitu maghrib, isyak dan subuh. Baik, kalau begitu apa cerita pula dalam solat yang sifat tak jariyah itu?
iaitu solat asar dan zuhur. Sebenarnya imam ada perkiraan dia juga. Maksud imam tidaklah gopoh sangat dan dia masih dalam perkiraan yang betul. Walaupun tak baca dengan nyaring, daripada takbir kata surah daripada semayang katalah semayang zuhur, tak dibaca nyaring, tapi imam dia kena ambil sikap sebagai imam yang wajar untuk memandu makmum ke jalan ibadat yang betul. Sebab itulah imam ini bukan sebarang imam. Imam ini imam yang kena terpilih-pilih. Betul akhlak dalam dia memimpin, bacaan dan seumpamanya. Tapi kalau imam kita ambil begitu saja, itu masalah tu. Dia bacaan tak betul, dia pula tak tahu tentang sifat imam sebenarnya. Berarti imam ni bukan sebarang orang boleh jadi imam. Kalau kita tengok dalam fiqh imam ini, imam bukan sebarang orang boleh jadi imam. Kelayakannya banyak, di sudut bacaan, dikenali bacaan betul, akhlak pun baik, macam-macam lah. Jadi dalam solat yang sifatnya tidak jahriyah, nyaring, tapi solat yang namanya zuhur asar, imam pun kena cakna juga. Dia tahu, kena kadarnya dia tahu. Allahu Akbar, dia baca secara dalaman hati Fatihah. Dan surahnya mungkin makmum tak tahu dia baca apa. Baca sekadar yang sepatutnya. Sepatut kita boleh fikir jemaah ni macam-macam dibaca. Mungkin jemaah ada yang baca surah Al-Ikhlas, ada yang baca surah At-Tin. Jadi imam dia kena ambil sikap sebagai pemandu sembahyang dengan watak yang betul dalam kadarnya. Jangan segera, jangan laju dan tidak terlalu lambat. Ini semua kena cerdik lah. Berarti imam ni cerdik. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu kenapa jadi imam? Untuk diikuti, dipatuhi, diteladani. Jadi imam itu mesti orang yang ada akhlak dan faham tentang rukun rakan imam. Bukan jadi imam yang tak faham. Tak bolehlah macam tu. Baik. Jadi di antara empat keadaan yang sebenarnya bagi saya sebagai satu penambahan ilmu lah. Ya, kalau kita sebagai imam, itulah akhlak kita kena ada saat kita mengimamkan solat kepada para makmum di surau, di masjid, atau di rumah sekalipun. Baik. Kemudian saya pernah baca, kalau kita sembahyang berimam, makmum kita kalau tak sempat dalam surah Al-Fatihah, dia terus ikut imam rukuk. maksudnya kita Itu cara mudah. Ya. Dalam fiqh ada bincang panjang, tapi dalam hukum yang tepat terus rukuk memadai apa yang dah dibaca, insya-Allah. Okay. Sunat mengucapkan amin. Ini dengar elok-elok ni. Kita ni tuan-tuan dalam beberapa topik daripada kitab ini, kita berbicara tentang soal bacaan dalam solat sebenarnya. Kita masih dalam bacaan solat, bacaan Quran solat. Hukum bab solat banyak ni. Kita hadapilah. Sebab tu saya akan cuba semaklah baca apa ni tajuk kemudian nanti yang lebih jauh lagi lah. Tapi kita dalam tempoh beberapa bulan ini, 1-2 kali pengajian nanti masih bab solat lagi ni. Kita tamatkan, insya-Allah. Baik. Apa tadi? Sunat mengucapkan amin selepas membaca Fatihah. Selesai bacaan Fatihah, maka apa kedudukan amin? Wajib ke sunat? Macam mana kedudukannya? Ini dibincangkan. Apabila seorang pembaca Al-Quran selesai membaca surah Al-Fatihah di dalam atau luar solat, sunat baginya untuk mengucapkan amin. Dengar elok-elok. Apabila seorang pembaca Al-Quran selesai membaca surah Al-Fatihah dalam atau luar solat, sunat baginya untuk mengucapkan amin. Tolong pegang yang ini. Kita baca Quran di luar solat. Apa ayatnya? Fatihah lah. Bukan Al-Baqarah, bukan surah Yasin, tidak surah Al-Kahfi dan tidak yang lain. Kita baca Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca bila? Di luar solat.
Mungkin tengah-tengah kita sedang di dapur masak, kita nak baca Quran, kita pilih bacaan Fatihah. Contohnya. Kemudian yang kedua mungkin lebih mudah lah. Baca Yasin kau tak ingat. Al-Baqarah lagi tak tahu. Jadi mudah-mudah tengah duduk di dapur, tengah-tengah duduk buat kerja di rumah, baca Fatihah. Habis bila baca waladhdallin, apa keadaannya? Sunat dah baca amin ataupun tidak. Dalam hal ini, kata para ulama, sunat kita sambung dengan amin. Walaupun di luar solat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak baca tak apa, tapi disunatkan ditutup dengan amin. So ada ulama yang berkata sifat suratul Fatihah 7 ayat daripada bismillah sampai waladdallin, ada ulama yang kata ia adalah suatu permintaan, suatu perintihan, satu munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam Fatihah kita ada suatu ungkapan, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan, keredaannya. Iyyaka na'budu, engkau kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, engkau lah tempat mohon bantuan pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuklah kepada kami jalan keamanan, kebahagiaan, keselamatan, keamanan, kejayaan, ke syurga, hidayah. Kita minta pada Allah begitu. Bukan itu saja, kita sebut kepada Allah ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang lurus sebagai engkau beri pada nabi-nabi dahulu. Waladhdallin, tidak jalan sesat. Ini semua rintihan. Bila kita sebut rintihan munajat, maka wajar kita ulama kata tutup dengan amin. Kita minta amin ada makna kita sebut nanti. Dan kita merayu dengan penuh harapan, apa aku minta ya Allah, nak keselamatan, nak keamanan, nak kebahagiaan, jalan ketenangan, jalan ke syurga, jalan keimanan, semua itu ya Allah aku merayu. Maka kita sebut kepadanya amin. Maknanya kemudian, kejap lagi. Baik. Itu di luar solat. Dalam solat kita tak boleh bincanglah. Sebab seorang imam bila mengimamkan solat, biasa dia akan sebut kalimah amin, makmum akan ikuti perkataan amin tersebut. Tapi hukumnya tetap sunat. Jadi ia bukan wajib. Tetap sunat, dan ini semua pandangan mazhab fiqh yang lain. Baik Syafi'i, Hanbali, Maliki dan juga Hanafi, semuanya sunat, tidak wajib. Baik. Maksud kalimah amin, ini kita nak tengok sikit. Kita lama ni amin, amin pagi tadi pun amin dalam subuhnya. Sekejap tadi pun amin bacaan luar solat kita sebut amin. Maksud kalimah amin ialah ya Allah kabulkanlah. Ada berpendapat maksudnya ialah yang kedua. Satu, maksud amin ya Allah kabulkanlah. Yang kedua, maksudnya ialah maka jadikanlah sedemikian. Aku harap ya Allah dapat daripada engkau hidayah, maka jadikanlah apa yang aku harapkan itu. Ya Allah, engkau lah tempat aku bergantung hidup, mohon pertolongan, mohon bantuan, beribadat. Ya Allah, jadikan apa yang aku harapkan. Itu maksudnya. Jadikan sedemikian. Adapun yang ketiga, makna amin itu ialah lakukanlah. Dan siapa yang mampu melakukan semua ini, melainkanmu ya Allah. Ini antara terjemahan amin. Faham ya? Terjemahan dalam pandangan Imam Nawawi tentang amin apa maksudnya. Yang pertama, ya Allah kabulkanlah. Terimalah. Itu mudah sangatlah. Maknanya lebih mudah dan lebih jelas. Amin dengan mana? Ya Allah terimalah. Amin, ya Allah terimalah, kabulkanlah. Yang kedua, maksud amin ialah dengan makna demikian, maka jadikanlah demikian. Maksudnya, ya Allah, engkau terimalah dengan harapanku sebagai hamba-Mu yang lemah ini. Jadikan apa yang aku harapkan. Yang ketiganya, dimaksudkan amin itu apa dia? Lakukanlah. Dan siapa yang mampu melakukan semua itu, melainkanmu ya Allah. Maknanya, aku hanya mengharapmu ya Allah. Tak ada siapa yang boleh kabulkan semua hasrat melainkanmu ya Allah. Engkaulah yang maha berkuasa. Allah kita sebut bahasa mudahnya, engkaulah yang maha menerima
yang maha berkuasa. Tak ada siapa yang boleh terima melainkan-Mu ya Allah. Itu maksud amin. Yang ketiga. Yang keempat, maksudnya ialah jangan sia-siakan harapan kami. Amin dengan makna seolahnya, ya Allah, janganlah Engkau tolak harapan kami ini. Jangan Engkau, ya Allah, tolak permintaan ini. Jangan sia-sia harapan. Seolah merayu. Itu maksud amin. Yang kelimanya, ya Allah, kurniakanlah kebaikan kepada kami. Ini sebab bahasa Arab sebenarnya. Saya tak baca Arab, saya baca terjemah Melayu, tapi itulah maksudnya. Kata Imam Nawawi dengan makna yang kelima, amin ialah, ya Allah, kurniakanlah kebaikan kepada kami. Terimalah kami, ya Allah, doa ini dan berilah kami kebaikan kepada kami. Jadi kalau tengok kepada kesemua makna itu, ia merupakan hasrat yang begitu terpendam. Sama yang pertama, ya Allah kabulkanlah. Yang kedua, ya Allah jadikan demikian. Yang ketiga, ya Allah tidak ada siapa yang mampu menerima Kau sahaja. Yang keempat, jangan Kau sia-siakan harapan kami, kabulkan terima kami. Yang kelimanya, ya Allah kurnialah kepada kami kebaikan. Semua itu rangkumannya mudah saja. Maksudnya amin ialah kita mengharapkan Allah dari Allah segala pintu kebaikan dan kerahmatan, keselamatan. Jadi wording ini melambangkan rintihan. Itu yang penting. Amin, satu wording melambang rintihan, melambangkan harapan. Amin, satu kalimah yang melambang kita benar-benar mengharapkan daripada Tuhan yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nak tambah sikit daripada apa yang saya catatkan kepada tuan-tuan puan semua. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada dalam sebutan sikitlah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Beliau menyatakan bahawa kalimah amin itu sebenarnya tanpa kita sedari, kata beliau, satu ucapan yang bukan sahaja kita yang menyebutnya, tetapi disambut oleh para malaikat Allah SWT. Tiap kalimah amin, tiap kalimah amin disebutkan itu, tak kiralah waktu mana, jam mana, waktu mana sekalipun, lepas solat, belum solat, tak kiralah. Kalimah ini, kalimah yang akan disebutkan sama oleh malaikat. Sebab apa? Sebab malaikat yu'amminuna. Malaikat sentiasa minta pada Allah benda yang sama. Kena faham macam tu. Malaikat pun sama dengan Allah tu, amin, amin, amin. Hidup mereka dengan Allah saja amin, amin Allah. Soalan mereka yu'amminun. Yu'amminun makna mereka mengaminkan sepanjang masa. Jadi bila kita sebut kalimah amin dalam solat kita, lepas solat tadi, malaikat sambut. Malaikat sambut. Jadi kata Ibn Qayyim, ini menunjuk kepada kita kalimah amin ini kalimah yang amat berharga sekali. Satu. Yang kedua, saya sebut sekali lagi pandangan yang dibawakan ulama tasawuf yang lain, iaitu Al-Imam Al-Qushairi. Ini tambahan, tak ada kitab kita ni, tambah luar. Kata Al-Imam Al-Qushairi, seorang ulama tasawuf, bila sebut kalimah amin ini dengan maksud minta Allah kabulkan, Allah terima, Allah tak tolak, Allah beri kerahmatan, keberkatan, keselamatan, kata Al-Imam Al-Qushairi, kalimah amin itu satu kalimah yang betul-betul memberikan takrifan yang mendalam. Kenapa? Sebab kata Al-Imam Al-Qushairi, amin itu adalah di antara petanda akhlak terpuji. Sebab dikaitkan dengan cerita Nabi kita Muhammad SAW pernah digelar sebagai Muhammad Al-Amin. Itu kata Imam Al-Qushairi. Suatu kalimah yang terpuji, kalimah yang hebat. Sebab Nabi kita Muhammad pernah dikaitkan dengan gelaran apa? Muhammad Al-Amin. Di masa kecil Nabi, semua orang Mekah panggil, siapa tu? Muhammad Al-Amin. Muhammad yang ada amanah, yang penuh hemah, berakhlak mulia, berakhlak baik, wataknya sempurna, tak ada masalah Muhammad ini. Amanahnya, wataknya, sikapnya benar, mulia dan baik. Sehingga orang Mekah panggil Nabi sebagai apa? Muhammad Al-Amin. Sampai Nabi dewasa, digelarnya Al-Amin. Jadi kata Qushairi, oleh kerana itu kalimah yang mulia itu disandar kepada seorang Nabi, iaitu Muhammad SAW, kalimah itu kalimah yang hebat. Sebab itulah
Ucapan amin itu ucapan yang kita nak kena sebut sentiasa. Hinggalah ada seorang ulama yang terkemudian, bukan Imam Qushayri, bukan Imam Al-Ghazali, tidaklah Ibnu Qayyim, ada ulama yang terkemudian. Saya baca beberapa tulisan beliau pun menyebut kita ni kalau boleh jadikan kalimah amin sebagai satu benda yang biasa. Orang sebut kita kebaikan, amin. Orang sebut kita hal benda-benda gembirakan, amin. Orang ucapkan doa kepada kita, amin. Biar kita lafazkan sentiasa kalimah amin itu. Orang kata sihat nampak, amin. Orang kata nampak ceria, amin. Orang kata macam mana keadaan sekarang, okey dah, amin. Kita sebut kalimah itu sebagai satu ucapan yang menggambarkan nikmat itu kita nikmati. Sihat, walafiat, baik, mulia. Jadi kata ulama kita yang terkemudian, dia kata kalimah itu kalimah yang kita nak kena sebut di bibir. Amin, 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 amin. Sebab kita mengharapkan kepada Allah kebaikan, kepada Allah segala pintu rahmat dan kemuliaan. Baik. Jadi secara mudahnya lah, panjang sikit ceritanya daripada beberapa pandangan ulama ini, Ibnu Qayyim tadi pun sebut, Uqashir pun sebut, apa yang penting pada kita ialah kalimah amin, kalimah yang nampak simple tapi maksudnya cukup mendalam sekali. Sementara bila kita sebut amin dengan hati yang tulus, ikhlas, kita minta Allah kabulkan rintihan kita, munajat kita, doa kita, rintihan pada kita minta Allah kabulkan, maka itulah maksud kalimah amin. Dalam solat sama, di luar solat pun sama. Baik. Adalah sedikit perbincangan di belakang tu, kalau kita tengok tu, ia adalah petanda Allah ke atas hambanya, iaitu dia menolak segala malapetaka daripada menimpa mereka. Ia adalah kedudukan dalam syurga berhad. Ini kita tak perlu nak sebutlah, ya. Yang pentingnya amin, kalimah yang mulia, kalimah yang mulia, kalimah yang baik. Kalau kita nak pegang sangat kaedah tadi, ia adalah ucapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan mengaminkan sama. Kita bila kita sebut amin, malaikat akan sebut amin. Yu'minuna, akan mengaminkan bacaan doa kita yang bernama amin, 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 sebut baik. Terdapat cara sebutan kalimah amin. Di sini ada disebutkan dalam kitab beberapa cara sebutan kalimah amin. Ini saya ingat tidak jadi satu isu yang besar, kerana tidaklah menjadi satu benda yang boleh membatalkan apa pun sebenarnya. Yang paling fasih menurut ulama ialah amin memanjangkan hamzah tanpa mentasydidkan mim. Ya, memanjangkan hamzah amin, bukan amin, tidak, ya. Kalau baca amin salahlah. Maka yang paling fasih menurut para ulama ialah dengan memanjangkan hamzah tanpa mentasydidkan. Tasydid apa dia? Tasydid itulah sabdu, tanda sabdu tu. Mimma itu man tasydid, manna tasydid. Jadi kita baca amin, saya ingat benda ni kita lulus, tak ada yang gagal ni, ya. Amin, tak ada baca amin, itu melampau lah tu pula, ya. Jadi kita dah baca biasa dalam solat kita, luar solat kita, amin, iaitu kita memanjangkan hamzah. Di hamzah atas tu, bagi hamzah tu alif, hamzah tu dibagi sebagai hamzah, dipanjangkan amin. Baik. Dan yang keduanya ialah dengan memendekkan hamzah. Cara pertama dan kedua ini adalah yang masyhur. Ada juga bacaan yang dipendekkan, bukan amin, amin pun pendek. Amin pendek, bacaan pendek saja. Yang tadi amin atau panjang sikit, mungkin dalam 2 harakat begitu. Adapun yang kedua bacaannya pendek, amin, amin. Maka pertama ini adalah yang masyhur dari kalangan bacaan yang biasa dibaca oleh kita dan dibaca oleh para ulama rahmatullah ajma'in. Baik. Amin disebut dengan imalah pada hamzah serta panjang huruf hamzah dengan mim. Cara ini dinyatakan oleh Al-Wahidi, Hamzah Al-Kisah. Ini antara ilmu bacaan lah, kita tak ambil lah sebagai satu bacaan. Ini dalam bacaan para ulama dalam qiraat, ya. Mim ditasydidkan serta dengan sebutan yang panjang. Al-Wahidi menyatakan kepada Hasan dan Al-Husain bin Ibn al-Fadl berkata sekian. Ini pun di antara amalan yang tidak kita biasa amalkan. Kita ambil pertama 2 tadi.
Sama ada kita kata amin, tu panjang sikit, ataupun kita kata amin, ringkas, pendek bacaan. Itu di antara yang masyhur kepada kita. Dan kita tidak masuk dalam bab yang berkaitan dengan soal bahasa lah. Soal bahasa, tuan-tuan, panjang cerita dan panjang pula dia punya perbincangannya. Kita ambil tu ringkas-ringkas saja. Baik. Tengok seterusnya dalam muka surat 120 sebelahnya. Ini kita nak tengok sikit. Ulama berkata, sunat mengucapkan amin dalam solat bagi imam, makmum dan orang yang solat sendirian. Imam dan orang yang sendirian juga sunat menguatkan suara kita mengucapkan amin dalam solat jahriyah. Solat jahriyah tadilah solat bacaan nyaring, iaitu maghrib, isyak dan subuh. Disunatkan untuk bacaan cara menguatkan suara. Jadi imam pun disunatkan, makmum disunatkan sama. Amin diperdengarkan dengan suara nyaring. Baik. Satu soalan mudah. Katalah contohnya tak ada kedengaran amin itu. Imam pun tak baca, jemaah pun tak baca. Apa hukumnya? Tak terjejas apa-apa. Tak jejas dari sudut solat dan bacaan dalam solat tajas. Dikira sebagai solat yang sah, tetapi amalan yang diamal ulama ialah baca amin secara nyata dan secara kuat. Ini berlaku di semua peringkat mazhab lah. Baik. Namun, tengok sikit. Ini kita pun nak tengok secara umum sajalah. Tidak nak bincang, saya pun tak nak masuk kepada bincangan yang jauh sangat. Namun, mereka bersih pendapat bagi makmum. Pendapat yang sahih, makmum sunat menguatkan suara. Pendapat kedua, makmum tidak perlu kuatkan suara. Ketiga, makmum angkat suara jika kuantiti mereka ramai. Ini pandangan macam-macam lah ni. Kalau tak ramai, seorang makmum di belakang imam. Ya, tak perlulah amin, bergegar masjid. Tengok makmum 2 orang saja, seorang saja. Kalau makmum ramai, disunatkan untuk nyaringkan. Baik. Dan termasuklah dalam situasi kepada imam sendiri. Tapi kepada kita yang sambil kepada pandangan pertama tadi, solat kita sama ada seorang atau ramai, amin kita perkuatkan sikit. Contohnya, kita semayang, katalah kita semayang maghrib sebagai seorang-seorang kita, tak ada makmum, kita memang seorang kita mungkin agak lewat solat. Sunat kita, kalau kita seorang-seorang kita pun sampai bacaan waladhdallin, kita angkat suara sikit, amin, soal kedengaran. Orang tak ada, tapi kita kedengaran dan mendengar bacaan kita sendiri. Disunatkan walaupun kita seorang-seorang. Baik. Dalam satu hadis Nabi SAW, ini berdasar kepada hadis bagaimana diminta untuk kita baca beramai amin ini. Ada hadis pada Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "Idza qala al-imamu waladhdallin faqulu amin, faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Allahu akbar. Rupa-rupanya baca amin itu ampunkan dosa sebenarnya. Subhanallah. Katanya daripada Ibu Al-Bukhari, bila imam baca waladhdallin, faqulu, maka sebutlah kamu makmum. Apa kata makmumnya? Faqulu amin, kita sebut kalimah amin dengan imam sekali. Kata Nabi SAW, faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati, siapa yang baca ucapan amin selaring ucapan malaikat. Tadi kita sebutkan, bila kita kata amin, siapa yang sambut? Malaikat sambut bersama. Cuma tak dengar suara malaikat tu, tak dengar malaikat, tapi kita sebut amin, malaikat akan sambut amin kita. Dia akan baca bersama kita. Kata Nabi, bila bersama amin kita, malaikat bersama, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kesannya akan diampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Puan-puan, tuan-tuan, dengan sebutan amin lepas solat, belum solat, di luar solat, bila kita sebut amin, malaikat pun sambut sama, dan ada muwafaqah, bersama-sama. Muwafaqah bersama-sama, kita sebut, dia pun sebut. Kata Nabi, ghufira lahu
ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan sebelumnya. Bayangkan. Itulah dalam hal ini menarik perhatian saya bila saya semak satu di antara pandangan yang dibawakan oleh Al-Imam Syaukani, tokoh tafsir yang terkenal, dalam kitabnya. Dia kata apa? Dia kata ruang dan peluang kita untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala satu ruang yang cukup terbuka, yang tak pernah Allah tutup sama sekali. Hatta baca amin pun Allah akan berikan kita keampunan. Apalah kita main ampun, dah kita istighfar, kita munajat, kita doa buat kebaikan, lagi Allah ampun. Ni amin saja pun. Jadi kata Asy-Syaukani, tidak pernah Allah tutup pintu keampunan kepada kita hamba-hambanya. Beruntunglah. Saya tambah sikit lagi. Seorang jaga solat, yang jaga sembahyang fardu dia buat, sunat ditunaikan, banyak mana kita baca amin dalam solat itu. Kita sembahyang duha, kejap tadi ke, kejap nanti ke contohnya, kita baca Fatihah, penghujung waladhdallin, kita baca amin. Sunat duha, nanti qabliyah zuhur, nanti ba'diyah zuhur, sembahyang zuhur wajibnya, berapa kali kita baca amin seharian? Puluhan kali, ratus kali mungkin. Bayangkan, kata para ulama kita, maksud Imam Syaukani, puluhan kali kita baca Fatihah, jadi baca amin kemudiannya, puluhan kali Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi satu rezeki, satu peluang keemasan. Maka bayang orang tak sembahyang, apa dia dapat? Tak dapat apa. Sembahyang tidak, mana baca Fatihah. Jadi orang yang mengamal Fatihah, baca luar sembahyang, dalam sembahyang, maka di antara kelebihannya ialah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda juga hadis yang sahih yang lain daripada Imam Bukhari, "Idza ammana al-imamu fa aminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkan amin sama. Bersama imam, ucapkan amin bersama dengan imam bila imam mengucapkan amin. Maksudnya, apabila imam ingin mengucap amin, kita baca bersama imam. Amin bersama-sama. Itu dia. Ulama mazhab kami berkata, ini tambah sikit lagi, tiada tempat dalam solat yang disunatkan agar ucap makmum selagi dengan ucapan imam kecuali pada ucapan amin. Maka kalau ucapan lain, ucap makmum berada kemudian pada imam. Kita dalam solat ini, betul kita kena baca kalau boleh serentak dengan imam. Bila sebut imam baca amin, kita pun sebut amin. Jangan mendahului lah. Maka kita sebutkan tadi, ada 4 tempat yang imam kena berhenti sekejap. Antaranya ialah bila selesai waladhdallin, tunggu sekejap. Jadi makmum kena sabarlah sekejap. Ini tak ada yang baca waladhdallin bunyi di belakang amin. Tak kena lah, tak betul. Cara tu akhlak tak kena. Tunggu sekejap. Bila imam sebut amin, kita pun sambut amin. Itu di antara akhlak dalam bab kita bersolat dan mengaminkan bacaan tuan imam yang mengimamkan solat. Jangan mendahului dia. Kalau sekali mendahului, tidak batal sembahyang. Kecuali dalam mendahului bab rukun, itu batal sembahyang. Imam tak sujud, dia sujud dah. Imam tak bangun, dia dah bangun dah. Contohnya, imam tak rukuk, dia rukuk, itu batal sembahyang lah. Baik. Kemudian, satu lagi bab yang kita nak sentuh 2-3 minit terakhir ini, kita sambung nantilah. Dalam soal solat lagi. Tapi berkaitan Quran juga. Iaitu namanya sujud tilawah. Sujud bacaan Quran. Sujud kerana baca Quran. Ada tempat-tempat kita baca ayat, kita bersujud. Macam kita masyhur sangat masyarakat sujud dalam ayat sajadah lah. Tatajafa junubum dajjal tu kita sujud sebelum itulah. Baik. Dalam hal ini sujud hanya kerana Al-Quran. Soalan yang mudah ringkas tetapi soalan bodoh lah. Tapi orang tanya, ada tak Ustaz sujud dalam baca hadis Nabi SAW? Itu soalan nampak cerdik, tapi tak apa nak cerdik mana. Bodoh pun tidaklah. Tak bagus. Baguslah juga. Adakah ada sujud dalam baca hadis? Tengah-tengah baca hadis Nabi, kata Islam, man kana yu'minu bil sekian, sujud. Ya, adakah? Tidak ada. Jawapannya mudah, tidak ada. Tidak ada pada membaca hadis sujud. Yang ada ialah sujud tilawah
dan sujud syukur dalam beberapa situasi. Baca hadis tak ada sujud. Apakah tidak ada penghormatan? Bukan. Dia tak timbul soal penghormatan. Tidak. Kerana yang penting tidak ada dalam sujud hadis baca hadis. Tapi dalam Quran ada. Ini pun di antara amal-amal yang sunat. Bukan wajib. Ya? Tidak wajib. Tapi amal sunat yang Nabi ajar kepada kita baik. Kita tengok sikit dalam masa 3 minit. Kemudian kita akan sambung nanti insyaAllah. Fasal ini sangat perlu diambil perhatian. Kata Imam Nawawi, perlu kita perhatian. Ulama berijma' pada perintah mengerjakan sujud tilawah. Namun mereka sependapat apakah ia merupakan perintah wajib ataupun sunat. Majoriti ulama berkata sujud tilawah tidak wajib tetapi sunat. Ini adalah pendapat Umar bin Al-Khattab, Ibnu Abbas, Salman Al-Farisi, Imran bin Al-Husain, Malik Al-Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, Abu Daud dan selepas mereka. Orang berkata sujud tilawah adalah wajib. Jadi Abu Hanifah berkata sujud tilawah wajib. Ini siapa ni? Pandangan siapa ni? Daripada Al-Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi. Dia seorang berpandangan wajib. Tapi ulama yang lain termasuk Imam Syafi'i kita, dia kata hukumnya sunat tidak wajib. Baik. Menarik pada pandangan ini. Kita masih berpegang dengan pandangan yang sunat tidak wajib. Sebab itulah kalau timbul isu pagi Jumaat, imam tak baca surah As-Sajadah. Kita ayah nak berbahas panjang, imam tak baca sajadah ni, kenapa ni? Tidak jadi masalah tak baca pada pagi Jumaat. Sekalipun imam baca surah As-Sajadah, dia terus saja, dia tak sujud, pun tidak menjejaskan solat pada pagi. Cuma saya kata bagi imam, jangan timbulkan fitnah. Bila awak baca surah As-Sajadah dalam solat, awak kena sujud tilawah. Sebab apa? Sebab itu boleh menimbulkan masalah bagi jemaah. Kalau awak teruskan tanpa sujud, jemaah akan berkecamuk. Mungkin dah sujud, ada tak sujud. Jadi kita kalau ambil bacaan itu, tunaikan haknya dengan sujud tilawah. Kalau tidak, baca surah yang lain. Jangan baca surah As-Sajadah. Jadi, tapi kalau imam tak sujud pun tak masalah. Kalau itu pandangan mazhab Syafi'i kita dan ramai ulama kata ianya sunat. Tapi kalau ikut pandangan mazhab Abu Hanifah, ianya wajib dengan hujahnya fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjud. Habis surah tu iaitu Al-Insyiqaq ayat 21 menandakan wajib ketika baca surah tertentu ada sejadah kena wajib turunkan muka dan hadapkan wajah kepada Allah dengan sujud tilawah tadi. Baik, kita ambil yang sunat, maka yang sunat biasa kita amalkan. Yang sunat sahaja, tidak wajib, buat dapat pahala, tak buat tidak jejaskan amal kita. Apa yang berbaki kita akan tengok nanti insya-Allah beberapa perkara. Yang ini saya akan ringkaskan kau dapat insya-Allah masa akan datang. Kalau kita akan tengok nanti beberapa perkara yang lain, khasnya dalam perkara berkait dengan tajuk yang besar nanti, iaitu ayat yang isu berkait dengan tajuk yang seterusnya. Tajuk yang ke berapa ni? Yang akan datanglah yang seterusnya. Jadi yang sujud kita akan cuba ringkaskan insya-Allah. Kita ambil beberapa perkara saja. Wallahu a'lam. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa berikan kita rezeki untuk terus beramal, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan ibadat yang sebaik-baik keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, dikabulkan amal kita, direzekikan hati yang mulia, ibadat diterima Allah dan hidup dalam iman, mati dalam iman. Allahumma amin. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
وارحمهما كما ربونا صغارا. والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Taqabbal Allahu minkum, taqabbal ya karim. Kita sambung lagi insya-Allah akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi